وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih telah sudi subscribe, like dan komen video-video Abe. Abe doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kebaikan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Siapa yang belum subscribe lagi bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abe. Hari ni Abe nak cerita pengalaman Abe sendiri yang berlaku beberapa belas tahun dulu. Masa tu baru habis belajar, dapat kerja di sebuah syarikat bas ekspres. Jadi masa tu interview di Kota Baru, kerja pun 2-3 bulan di Kota Baru, lepas tu kena pindah duduk Kuala Lumpur, lepas tu ulang alik Kuala Lumpur Kota Baru, Kuala Lumpur Kota Baru, macam tu lah. Jadi bos ni di Kuala Lumpur ni dia sewakan satu kondo untuk staff-staff dia tinggal lah. Jadi staff yang tinggal dekat kondo ni tak ramai, dalam 7-8 orang je, member Abe lah. Jadi kita ni orang kampung baru habis belajar, rasa seronok lah duduk kondominium, tak pernah duduk kondo kan. Jadi masa tu terfikir juga, kenapa bos ni sewa kondo mahal kan untuk staff-staff duduk. Bagus lah bos ni sewa kondo. Kondonya kondo besar, ada 3 ke 4 bilik kalau tak silap Abe. Dan setiap bilik ni ada 3 katil. Katil double decker, katil besar, memang luas lah tempat dia. Dan ada seorang member Abe ni, dia kata tahu tak kenapa bos sewa kat sini. Dia kata sini boleh murah bilik, bukan rumah ni boleh murah sebab dekat sini dia kata ada orang mati kena bunuh, perempuan 4 orang mati kena tembak. Dia kata cakap biar betul kata. Sebab dulu, zaman dulu manalah ada Facebook, Instagram apa semua, tak boleh nak tengok berita online, semua tak ada. Yang adanya newspaper je lah. Jadi kita bukan selalu tengok newspaper ataupun tengok berita TV3 kan. Jadi percayalah, rupanya betul ada orang dibunuh. Ada yang kata pramugari, ada yang kata warga Cina, pelacur ke apa dia lah, lebih kurang macam tu, kena bunuh dalam satu rumah tu 4 orang sekaligus kena bunuh. Jadi kami ni memang tak puas hati lah. Betul ke kata bilik ni, rumah ni ke yang kes bunuh tu kan. Jadi masa tu member Abe dia pergi tanya HR. HR ni Chinese, nama dia Cheng, perempuan lah, Cheng. Jadi HR ni memang banyak kerja dia. Salah satu pun dia kena cari rumah juga. Jadi tanya Cheng, betul ke Cheng rumah yang bos sewa ni, kondo dekat Jalan Pahang ni, bekas tempat orang bunuh diri tu, yang dapat murah? Jadi Cheng ni dia bangun dengan bercekak pinggang, dia tulis sebelah kiri dia Cina juga, HR juga. Dia coceng kot bahasa Cina, dia bebel lah kan, bebel ke makan hama macam tu. Lepas tu dia tengok kami Abe, dia kata saya yang cari rumah ni, bos suruh saya cari, takkanlah saya cari rumah berhantu apa semua tu. Kena bebel lah. Rupanya bila siasat-siasat, bukan rumah tu yang kes bunuh tu, tapi rumah ni yang Abe duduk ni memang orang kata berhantu lah. Okey, Abe nak cerita kawasan rumah ni. Rumah ni dia tingkat 18, tingkat kedua paling atas, dan rumah ni memang besar, ada 3 bilik. Setiap bilik ada katil double decker dan katil king size dengan queen size lah. Jadi ada 3 bilik, setiap bilik boleh muat 8 orang. Dan kita ni tak ramai yang duduk situ, 8 orang, 9 orang macam tu lah. Itu pun paling ramai pun sekali duduk dalam satu masa tu, paling ramai pun 5 orang. Yang lain ada bertugas kat Kota Baru, ada kena pergi ke Johor, ada shift malam apa semua kan. Jadi cerita pertama yang tahu rumah tu berhantu diceritakan oleh mak. Masa tu pun duduk dah setahun dah.
Tapi Abel tak pernah kena kacau lagi masa tu. Satu hari mak ni dia tak sihat, dia demam. Jadi petang tu dia makan Panadol, telang ubat Panadol. Lepas tu dia tidur daripada petang tu pukul 4 sampailah rapat sampai pukul 2 pagi. Masa tu bila dia dah terbangun malam tu, ialah tidur dah banyak, dah penat dah tidur tiang hari, bukan penat lah, dah puas dah tidur daripada pukul 4 terbangun pukul 2 petang 2 pagi. Jadi dia pun nak rasa nak minum air, dia pergilah ke dapur lah, ke dapur dia ambil air, minum air. Dan rumah ni memang kami ni tak pernah pun tutup tingkap, tak pernah pun tutup langsir sebab angin kuat. So seronok, kita tak perlu pasang kipas pun kadang-kadang. Angin ni masuk memang rasa macam orang panggil macam best lah kan. Tak pernah tutup. Dan rumah ni memang besar. Lepas dia minum air tu, dia berjalan masuk ke bilik dia. Dalam bilik dia seorang duduk, bilik satu lagi ada 2-3 orang lagi member. Dan abang tidur bilik satu lagi, abang seorang. Yang bilik nombor 2 ada 3 orang. Yang bilik nombor 3 yang mak duduk ni, dia seorang juga duduk. Jadi masa tu dia kata dia rasa macam diperhatikan. Dia berjalan, dia perhatikan, dia masuk dalam bilik dia. Dia memang tidur tutup lampu, gelap. Tapi bilik dia ni memang tingkap pun sama, tak tutup juga. Jadi dia rasa dia rebahkan badan dia ni, dia tidur. Dia tidurnya dia menghadap ke katil double decker sebelah kiri dia lah. Dan dia rasa macam, dia pejam je mata, dia kata dia rasa macam ada orang duk perhatikan dia daripada katil double decker ni. Jadi dia pun rasa seram. Dan dia kata kalau aku buka mata ni risau juga, takut buka-buka mata tengok kat katil double decker ni ada orang kan. Jadi dia pun pusing badan dia ke sebelah dinding. Dia menghadap ke dinding, dia kata kalau buka mata pun nampak dindingnya, dia kata. Jadi dia kata dia baru tutup mata dia tak sampai 2 minit pun, tiba-tiba masa tu dia tak boleh tidur lagi sebab dia dah banyak dah tidur siang hari. Dia rasa macam dahi dia kena tiup. Slow je tiup, dia terus buka mata dia. Bila dia buka mata dia, ada satu wajah manusia, muka orang dia kata tak tahu lelaki ke perempuan. Rambut nampak, muka nampak, tapi muka ni penuh dengan bedak, warna putih muka ni. Dia terus melompat, terus berlari ke bilik satu lagi, bilik yang ada 3 orang tu. Dia lari kat situ, dia kata dia bawa selimut dia ni, dia tidur. Tapi dia tak kejut orang lah, dia tidur dekat bilik tu. Dan esoknya baru dia cerita, masa tu hari cuti, hari Sabtu, Abel tak kerja. Lepas tu member 2 orang lagi tak kerja. Jadi 3 orang 4 orang sekali dengan mak masa tu cuti. Jadi pagi-pagi lagi kita orang duduk tengok TV semua kan. Dia datang cakap, oh semalam kena ni lah, aku tak tidur sampai subuh. Dia kata, kenapa mak? Dia kata dia cerita lah, dia kata dia demam apa semua. Lepas tu dia bangun tengah malam pergi ambil air semua. Masa dia nak tidur tu ada nampak hantu muka putih lah. Bila dia cerita macam tu, terus member Abel nama Irwan tu bagi tahu. Dia cakap aku pernah kena. Dia cakap mulalah keluar cerita-cerita hantu dekat rumah tu. Rupanya Irwan, Dizo pernah nampak benda tu. Tapi Irwan ni bukan nampak yang macam mak nampak lah, tapi dia nampak hantu budak macam Joon. Masa tu dia terbangun pukul 3 pagi. Dia tidur katil queen. Lepas tu depan dia ni ada katil double decker. Dia kata tengah-tengah mamai ni dia buka mata, ada seorang budak membelakangi dia. Budak tu cuma pakai seluar saja, seluar pendek. Dia naik atas, kan katil double decker ni ada tangga. Budak tu naik tangga. Bila dia perasan Irwan ni tengah perhatikan dia, dia terus pandang ke belakang. Masa tu Irwan ni tengah mamai. So dia pelik, aku ni kat mana ni, aku ni kat mana kan. Kadang-kadang kita kan bangun daripada tidur kan, aku ni kat mana sebenarnya. Nampak budak ni dan budak tu paling kat dia. Dia kata muka budak tu memang putih macam hantu Joon, putih pucat macam tu. Dia terus tarik selimut dia. Dia kata sampai subuh dia
tak lena tidur. Jadi tu cerita kedua. Dan di zoo pun sama, dia pernah nampak juga budak yang macam Ju-on tu, tapi Abel tak nampak lah, tak nampak apa-apa benda dalam rumah tu, tapi mengalami peristiwa seram 2 kali. Abel nak cerita yang berlaku di luar rumah ni lah. Jadi Abel ni kalau hari cuti, Abel biasa akan keluar lepak dengan member lah, sama ada dengan member serumah ke, atau member satu tempat kerja ke, ataupun dengan member-member lain. Jadi malam tu Abel lepak dengan member lain lah dekat Kampung Baru. Jadi Kampung Baru kan meriah, dia kedai makan buka sampai pagi. Jadi masa tu keluarnya pukul 10.30 lagi keluar. Abang keluar seorang. Masa tu parking keretanya dekat basement bawah tanah tingkat nombor 2 kalau tak silap Abel, tingkat bawah sekali. Jadi memang sunyi, suram lampu dekat basement ni, dan masa tu kita tak takut pun, cuma rasa sunyi lah nak turun, nak pergi tempat kereta kan. Jadi ambil kereta semua tak ada apa, keluarlah pergilah ke Kampung Baru, lepak dengan member. Abang ingat lagi kedai Kak Sum kalau tak silap, dia nama dia ada jual gulai kampung, kuih dengan kuih muih banyak semua, ada dessert apa semua, so seronok lah lepak-lepak semua. Dan Abang balik lewat, masa tu balik pukul 1.30 balik tu, masuklah ke, kita bawa kereta company. Masa tu kereta, ingat lagi kereta Satria yang ada 2 pintu tu, dah buruk dah kereta tu nya, tapi kereta company seronok lah. Kita bukan ada kereta pun, pakai kereta company lah kan. Jadi turunlah kat basement ni lah, turun kat basement sebelah petak parking kereta yang Abang bawa ni. Dia ada sebuah kereta Datsun, tapi kereta Datsun ni lama, dan Abang dah banyak kali juga terfikir, kereta ni tak ada owner ke, tayar dah 4 pancit, memang duduk setahun kat situ, tak pernah nampak kereta ni keluar lah kan. Kata management ni tak ambil tindakan ke, tak panggil DBKL nak pergi lupus kereta ni ke macam mana kan. Kita duk terfikir-fikir. Jadi masa tu Abel turun lah ke basement, dan masa tu lampu kereta Satria Abel ni suluh lah kereta Datsun yang tepi parking tu kan. Jadi Abel nampak dia punya lampu belakang ni menyala, dua-dua lampu belakang yang lampu merah tu menyala. Abel cakap, ada orang rupanya. Adakah orang ni bawa kereta ni dia baru sampai, atau dia baru nak keluar? Jadi Abel pun parking sebelah dia, dan Abel, sementara Abel nak matikan enjin kereta Abel ni, Abel tengok sebelah kiri, tak nampak orang. Tengok lampu kereta depan pun tak menyala. Jadi abang tutup switchnya, abang keluar daripada kereta, tutup pintu kereta. Abel berjalan lah, tak puas hati ni, berjalan lah pergi tengok hendak dalam kereta tu. Hendak macam ni, tengok, ya Allah, banyak sampahnya, adanya air botol air mineral dengan plastiknya dalam kereta ni. Cakap, ni memang kereta orang tak naik ni. Cakaplah Abel, cakaplah dalam hati, mungkin masa Abel turun tadi lampu kereta Abel ni terkena lampu kereta dia, jadi memantulkan cahaya. Tapi pelik juga, sebab kalau memantulkan cahaya, sekadar memantulkan cahaya lah kan. Ini macam betul-betul merah lampu dia, macam betul-betul kereta tu tengah hidup enjin. Jadi tak apalah, Abang kata mungkin sebab pantulan, husnuzon lah. Jadi berjalan Abang nak pergi ke lift. Okay, lift dia ni, tempat basement ni memang scary juga. Tempat nak pergi lift ni gelap. Ada lampu tapi agak gelap lah juga, sebab lampu dia tak terang sangat. Dan di sebelah lift ni dia ada swimming pool, dan swimming pool ni pukul 10 malam dah tutup dah. Masa tu agak seram juga Abang rasa, tak tahulah kenapa rasa seram. Abang tak puas hati. Masa Abang berjalan tu, Abang pusing ke belakang nak tengok kereta Datsun ni. Masa Abang pusing tu, Abang tengok, Allah Rabbi, ketiga-tiga lampu brake ketiga, lampu belakang kereta tu serentak menyala. Allah Rabbi. Abang masa tu lari pergi ke lift. Alhamdulillah, tekan lift tak sampai seminit pun nasib baik lift tu terbuka. Masa tu lift dah duduk di floor nombor 2 rasanya, dia turun ke basement. Abang fikir dalam hati, kalau lift ni tak turun ni, aku nak lari ke mana? Aku nak naik tangga, lagi scary tangga dekat
kondo ni. Jadi Abe pun naik atas tu. Jadi besok tu ceritalah ke member yang berlaku semalam lah. Jadi masing-masing ketawa kan Abe lah. Dia kata, lain kali balik lah pukul 3 pukul 4 pagi. Dia kata lagi seram dia kata. Okey, tak apa. Okey, cerita ketiga berlaku pada Abe juga. Masa tu Abe tak ingat Abe daripada mana. Tapi Abe daripada perjalanan jauh lah. Dan perjalanan jauh Abe tu, Abe sampai dekat kondo ni pukul 6 petang, 6.30 macam tu lah. Dan Abe plannya pukul 8.30 Abe nak pergi ke stesen bas Putra lah, ke stesen bas Putra, nama dekat dulu lah, sekarang dah tak ada dah, Hentian Putra. Okay, Hentian Putra untuk balik kampung. Jadi basnya bertolak pukul 9.30 ke pukul 10 macam tu lah. So Abe sampai rumah ni adalah masa 2 jam 3 jam Abe nak lepak dalam rumah, nak berehat sebelum nak pergi ke Hentian Putra ni kan. Jadi masa tu pukul 6.30 tu Abe nak masuk lah ke blok Abe, ke lift ni. Dan Abe nampak ada 5 orang polis. Abe tahu 2 orang ni dia pakai baju biasa je, tapi dia pakai vest polis lah. Dan 3 orang polis ni pakai uniform. Jadi yang pakai uniform 2 orang tu dia duduk tengok je tingkat atas blok kondo ni lah. Jadi Abe pergilah dekat dia. Abe pergi kat dia, Abe tanya, "Cik, ada apa ni cik?" Jadi dia cakap, "Awak tak nampak ke?" Kata, "Nampak apa cik?" Sebab tempat Abe duduk ni dia ada taman bunga, dan tepi taman bunga tu koridor nak pergi ke lift lah. Jadi, "Awak tak nampak ke?" Kata, "Tak nampak je, awak tengok sebelah kiri awak tu bawah." Dia jeling mata dia macam tu. Jadi Abe pun tengok, rupanya ada mayat seorang Chinese, memang seram. Chinese lelaki, dia badan dia kurus, Abe tak tahulah dia kurus, dia macam orang tu ada sakit mental ke wallahualam, ataupun penagih dadah ke Abe tak tahu. Tapi muka dia ni alhamdulillah juga, sebab muka dia tak menghadap ke atas, tak menghadap kepada Abe. Abe tak nampak muka dia. Muka dia ni tersembam masuk dalam tanah bawah pokok bunga kertas. Dan badan dia ni ada luka-luka, mungkin kena dahan-dahan pokok bunga ni. Dan dia punya kepala dia ni, muka dia ni tersembam dalam tanah. Tapi dia punya pinggang ke bawah dia ni macam berpusing, terangkat ke bahagian atas. Makna dia dah macam kain dah kena perah kan. Jadi masa tu Allah Rabbi, Abe tengok orang bunuh diri rupanya. Cakap, "Cik, dia bunuh diri ke cik?" Dia cakap, "Ya, dia bunuh diri ni." Dia kata mungkin dia terjun daripada tingkat atas sekali. Kat atas sekali blok Abe ni dia ada taman bunga. Mungkin management terlupa kunci ke macam mana, orang tu ambil kesempatan terjun, ataupun dia memang duduk di tingkat-tingkat atas, dia terjun turun ke bawah lah. Masa tu first time Abe tengok orang mati bunuh diri. Lepas tu Abe terus masuk ke lift. Abe cakap, agak ada orang lah daripada dalam rumah aku ni kan. Kalau tak ada orang ni seram juga kata. Sebab Abe punya tingkat 18 ke 19 rumah Abe. Dan dekat dia panggil satu wing dia panggil Abe punya sudut nak masuk ke rumah ni cuma ada 2 buah rumah je. Rumah Abe dan rumah seorang ni jiran kita lah. Jiran kita ni memang jarang sangat ada. Dalam 2 bulan sekali dia balik. 2 bulan sekali itu pun seorang-seorang je. Seorang pakcik Cina lah, dah tua dah, berasa dia toke apa tak tahulah. Dan Abe fikirlah, Abe kata minta lah ada orang dalam rumah aku, sebab kita dah tengok benda yang menakutkan. Yalah, kita takut juga kan. Dan rumahnya ni dah lah, rumah Abe ni sunyi. Jadi Abe masuk dalam rumah, tengok tak ada orang. Memang member semua tak ada. Jadi Abe tak tutup pintu rumah ni, memang biar terbuka. Lepas tu terus buka baju semua, mandi dulu lah. First Abe mandi, masa tu dah pukul 6.30. Mandi ni tengah mandi tengah duk sabun-sabun, nak cepat sebab kita Abe memang ingat nak rehat 2-3 jam sebelum pergi Hentian Putra. Tapi bila jadi kes macam ni, Abe kata siap ni, aku terus nak turun bawah, nak terus naik bas, nak terus pergi Hentian Putra lah untuk
rehat dekat Antian Putra lah, kata tak berani sebab kita baru tengok orang bunuh diri kan. Jadi masa tu abang tengah mandi tengah sabun ni, tup lampu bilik air ni tertutup. Allahu Rabbi, lampu tertutup pula, tak pernah lagi. Kenapa lampu nak tertutup time tu? Dan abang tu buka tombol pintu ni, lampu ni terbuka balik. Dan masa tu aku kata reda lah, buka je pintu ni, tak kisahlah member aku balik lah, buka pintu bilik air ni, mandi cepat habis mandi. Dan kemah-kemah barang ni turunlah ke bawah. Masa turun ke bawah tu nampak dah ada truk polis dah nak angkat mayat Cina ni, bawa pergi mana, pergi HKL ke mana, abang tak pastilah. Jadi itulah cerita kedua yang berlaku pada abang lah, di sebuah kondo di Kuala Lumpur lah. Jadi semoga jadi hiburan. Sekian, terima kasih.